Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tadi saya buka kitab baru dah. Ni fiqh sunnah lil Imam Asy-Syafi'i, ataupun lebih tepatnya fiqh berdasarkan sunnah, ada dalil mengikut Imam Syafi'i atau mengikut mazhab Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i pun yang juga dah. Ulama-ulama kemudian yang ikut mazhab Syafi'i dia buat apa kata kaedah lah. Nah, matan fiqh. Jadi kita ni, saya beritahu dah sebelum ni, mazhab orang Melayu, mazhab kita orang awam ni ialah ustaz dia dah. Bukan mazhab Syafi'i sangat dah. Kalau orang tanya awak mazhab apa? Mazhab apa? Banyak kita sebut mazhab Syafi'i ni. Tapi sebenarnya kita ni tak belajar apa kitab-kitab ataupun buku-buku rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Lebih tepatnya mazhab ustaz kita lah. Siapa-siapa awak belajar dah. Ustaz awak belajar itulah mazhab awak. Kadang-kadang sama dengan mazhab Syafi'i, kadang-kadang tak sama pun dah. Nak macam mana dah? Sekadar tu dah kita mampu dah. Kita apalah sekarang ni kita nak belajar kitab. Sebenarnya kitab ni ia tahqiq kitab matan Abi Syuja' ni. Al-Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani ni. Al-Qadi Abu Syuja'. Matan Abu Syuja' atau matan Ghayah wa Taqrib. Kalau dulu saya belajar, saya mengajar, bukan belajar. Saya mengajar di sekolah Arab nah. Mahat Tahfiz Sains Tanah Merah, Kolej Tahfiz Sains Tanah Merah, Mahat Indra Petra. Baca. Lepas tu saya mengajar juga di Sekolah Menengah Agama Arab Bukit Yung lah. Saya juga mengajar di Sekolah Rahmaniyah Palu. Berapa tu sekolah dah? Ni aku tujuh sekolah dah. Jangan banyak buah sekolah dah saya belajar dah, mengajar dah. Kitab yang digunakan orang yang mengajar sekolah Arab ni, awak sekolah vocational. Orang sekolah Arab ni, sekolah agama ni, dia akan mengaji kitab Matan Ghayah wa Taqrib, syarah dia Fathul Qari. Nah. Tak apalah tu syarah, tapi nak dia kitab ni lah Matan Ghayah tu, matan Abi Syuja', dia panggil matan Abi Syuja'. Matan ni isi kandungnya. Yang pendek-pendek orang ngapa dulu. Orang dulu ngaji style ngapa. Dia apa-apa baru menghadap tok guru. Tak ingat tok guru godel, tahu godel? Rotan. Tok guru hotel kalau tak ingat. Cara zaman dulu mengaji dah. Kita tidak gitu, tapi nak cerita gitulah. Di Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani, matan Abi Syuja' ataupun panggil matan Ghayah wa Taqrib. Nah, matan yang isi kandungan sampai tujuan dah dan mendekatkan pemahaman kita dah. Tapi dia berbuah tajuk ni fiqh sunnah dan Imam Syafi'i, dia berbuah tajuk sendirilah. Sebenarnya tidak gitu, kita Arab pun tidak gitu dah. Okey, fiqh sunnah Imam Syafi'i pedoman dalam kehidupan Islam. Tahqiq dia Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Ni ulama Syariah dah. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Matan isi kandungan ringkas dia asal dia itu Al-Qadi Abu Syuja'. Hak syarah dia berbuah dalil dah. Kata-kata gini dah. Dalil apa? Tahqiq ni panggil Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dah. Penterjemahnya ialah Dr. Muhammad Fuzi bin Usub dan Ustaz Muhammad Sabri bin Sahari. Apalah tu cerita dia. Okey, judul asal dia ayat pendek-pendek orang zaman dulu mengaji. Orang zaman dulu hafal lah. Hafal baru ngadak tok guru, baru syarah, baru belajar tok guru. Dia panggil matan Ghayah wa Taqrib. Matan ni isi kandungnya pendek-pendek. Tak berbuh dalam poket boleh. Kalau pergi Mesir, ustaz-ustaz kita hang ni Mesir ada matan pendek-pendek, tak ada poket, ngapa belai-belai naik bah. Sambil-sambil naik bah tu ngapa dah. Jadi gitulah. Banyaklah bukan ni saja dah. Tapi yang ni hang paling ringkasnya matan Ghayah wa Taqrib. Penulisnya Al-Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Tahqiq ya Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Judul tahqiq kita asal bahasa Arab ni At-Tazhib fi adillati matan Ghayah wa Taqrib. Itu asal. Darul Fikr Beirut Lebanon. Penterjemah Rizki Fauzan. Disemak oleh Dr. Muhammad Fuzi bin Usub, Ustaz Muhammad Sabri Sahari. Kita apalah, kita baca salam penerbitnya.
Segala sanjung dan puji hanya bagi Allah Ta'ala saja. Kita nak puji Allah dulu kan. Sebelum kita puji kawan kita, ibu kita, bapak kita, cikgu ke, kawan gawe kita apa, girlfriend kita. Tapi kita kena ingat, kita kena puji Allah SWT dulu, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya beriman. Al-Quran itulah. Sebab itu saya beritahu dah sebelum ni kan, Quran ni awak kena baca terjemahan. Nah, baca yang terjemahan kata, bukan baca Quran saja lah. Ada bagus lagi terjemahannya, ada makna perkata tu bawah dia dah. Supaya boleh memahami, mengerti dan menusuk jiwa awak. Dah. Tak nanti ke awak belajar bahasa Arab tinggi-tinggi dah. Awak baca terjemahan tu, jadi kalau panduan belajar ke mana-mana, hidup ke mana-mana pun baca Quran, tengok terjemahan dah. Selawat dan salam semoga sentiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Amin. Jadi kita belajar mazhab Syafi'i jangan ikut pendapat ulama saja, kita nak tahu dalil dia supaya kita berasa ikut Nabi. Sebab apa kita kena belajar dalil Al-Quran hadis ni? Supaya kita berasa ikut Nabi, ikut Allah dan ikut Rasul. Di samping sedang molek dengan kefahaman ulama. Bukan ikut ulama, tak faham dalil, tak tahu sebab apa, tak sedap lah. Kita tak berasa dekat dengan Nabi SAW. Tidak dapat dinafikan bahawa Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama terkemuka yang namanya sudah tersyhur di seluruh wilayah Islam sejak zaman kemunculannya hinggalah ke detik ini. Imam Syafi'i ini terkenal lah. Kita orang Melayu tak tahu apa-apa mengaku mazhab Syafi'i ni. Walaupun tak belajar pun lah. Tak apalah. Peletak bahu pertama ilmu usul fiqh. Kaedah usul fiqh ni, kaedah kita nak faham fiqh. Nak kata haram, nak kata sunat, nak kata wajib. Imam Syafi'i lah ulama yang mula buat kaedah tu, buat kitab lah kaedah. Tak ada sikit-sikit sebanyak. Imam Malik, tapi tak jelas. Hak jelas buat kitab sebutin itu Imam Syafi'i lah. Peletak batu pertama ilmu usul fiqh, sekali usul fiqh dah, kaedah fiqh. Sekaligus salah satu imam mazhab yang paling masyhur. Mazhab Syafi'i ini sangat masyhur lah. Tempat kita Indonesia habis orang ikut mazhab Syafi'i lah. Mengaku mazhab Syafi'i lah. Tapi banyak lah, ada hak serupa dah. Pandangan beliau, pandangan mazhab Syafi'i ini adalah dalam masalah-masalah fiqh telah menghiasi deretan kitab-kitab karangan ulama besar, baik yang sependapat dengannya maupun sebaliknya. Jadi pendapat Imam Syafi'i ini, ada anak murid dia tak jadi pergi ke mazhab Syafi'i pun, Imam Ahmad bin Hanbal dah. Mazhab Hanbal itu anak murid Imam Syafi'i lah. Dah. Tapi lain sikit buat macam buat mazhab fiqh sendiri. Anak murid kita ni anak murid yang hebat, dia kena hebat daripada tok guru dia. Kalau saya ajar awak reka cipta lebih hebat baru je. Kalau serupa tok guru, serupa cikgu-cikgu sini, biasalah dah. Anak murid yang hebat ni bukan mestinya sama 100% dengan tok guru ataupun ustaz dia. Ada pendapat dia, kena ada hujah lah. Pendapat tak ada hujah tak boleh. Maksudnya ada hujah yang kuat juga, memilih pendapat yang berlainan dengan tok guru, barulah anak murid yang hebat lah. Kepakaran beliau Imam Syafi'i ini dalam menyimpulkan hukum-hukum dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah membuatkan beliau begitu disegani dan dihormati di kalangan para ulama. Apa? Kenapa? Nak saja. Ingat Isya dah ada lagi tak? Okey. Jadi Imam Syafi'i ni bijak. Dia tengok Al-Quran Sunnah. Ada orang hafal Quran, hafal hadis, tapi nak faham hadis tu bukan sembarangan orang lah. Imam Syafi'i ni bijak. Dia boleh istinbat, boleh mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil yang banyak dah. Jadi apalah kita baca dulu kan. Murid beliau Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Imam Ahmad ni anak murid Imam Syafi'i. Menyifatkan beliau dengan kata-katanya, sesungguhnya beliau adalah anugerah Allah SWT. Imam Syafi'i ni Allah beri anugerah. Kepada kita umat kita dah, umat Islam. Untuk kita dah. Dahulu kami berguru pada para ulama dan menulis kitab-kitab karangan mereka. Mengaji tok guru ramai lah. Imam Ahmad mengaji tok guru ni nah. Ustaz ni. Ketika Imam Syafi'i datang dan kami mendengarkan penjelasan beliau,
Kami sedar bahawa beliau lebih alim dari yang lain. Imam Syafi'i ni mari dah ke Baghdad masa tu dah. Iraq lah. Imam Ahmad di situ dengar Imam Syafi'i syarah mengajar tu. Oh. Ingat kau Ustaz Azhar dulu hebat. Kena ada tegur hebat gitu lah kita ni dah. Dengar dulu jangan dak label dulu orang ni ni kita nak dengar, ni tak sedengar. Dengar dulu. Apabila kita berasa jeligah hebat ilmu dia, bolehlah mulazamah sikit dah. Tu pun tak boleh satu orang tu guru jadi taksub. Nak belajar banyak guru lah baru kita terbuka. Okey. Dahulu kami berguru pada para ulama dan menulis kitab-kitab karangan mereka. Ketika Imam Syafi'i berdatang dan kami mendengarkan penjelasan-penjelasan beliau, kami sedar bahawa beliau lebih alim dari yang lain. Lebih alim Imam Syafi'i ni. Sekian lama kami berguru pada Imam Syafi'i. Imam Ahmad pun lama berguru dengan Imam Syafi'i. Kami tidak pernah melihat pada diri beliau kecuali kebaikan. Baik sungguh. Nah. Mengaji lama, baik sungguh. Tok guru ni lah, alim sungguh ni. Imam Ahmad juga berkata tidak ada seorang pun yang berbicara tentang ilmu agama yang lebih sedikit salahnya dan lebih banyak mengambil sunnah Rasulullah SAW melebihi Imam Syafi'i. Dia belajar tok guru banyak Imam Ahmad bin Hanbal di mazhab Hanbali di Mekah lah. Mazhab banyak kenya ikut mazhab Hanbali di Mekah. Arab Saudi lah, ada Arab Saudi lah. Imam Ahmad kata tak ada. Lebih sikit salah. Banyak betul. Lepas tu lebih tepat ikut sunnah Nabi ni Imam Syafi'i lah. Imam Ahmad kata dah. Abu Hasan berkata, Abu Hasan mana tahu dah. Saya tidak pernah melihat Syekh Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, yang sahabat Imam Abu Hanifah, menyanjung seseorang seperti mana sanjungannya terhadap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dengan anak murid Imam Abu Hanifah, iaitu Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kita jangan taksub lah. Zaman dulu pun ada mengaji tak kira mazhab mana dah. Lah ni sebut Wahabi kau tak kira, belajarlah kau dah. Belajar jangan label, belajar dulu. Lepas tu kita fikir nah. Tadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni tok guru dia Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik sebelum tu. Imam Ahmad ni belajar dengan Imam Syafi'i. Tapi jadi mazhab lain dah. Dah. Tu baru belajar. Kalau belajar taksub tok guru kita saja betul, pendapat tok guru lain tak terima, tak beri pendapat baru dah. Awak belajar enjin kereta. Tiba-tiba tak boleh modify dah. Sekadar pasal buat tak pandai modify enjin dah. Awak tak boleh lah tanding reka cipta dah. Tanding mana-mana dah. Seluruh negara, dunia ke apa. Tak benar dah. Nak benar kena reka cipta. Dah. Sebab itulah Imam Mazhab dia tok guru dia berbeza. Anak murid mempunyai pandangan berbeza dengan tok guru dah. Jadi dia anak murid ataupun sahabat Imam Abu Hanifah ni, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni, puji bukan main lagi Imam Syafi'i. Imam Daud Az-Zahiri. Imam Daud Az-Zahiri berkata Imam Syafi'i laksana lampu penerang bagi para ahli hadis dan ulama-ulama penghafal sunnah Rasulullah SAW. Para siapa berpegang kepada penjelasan beliau, penjelasan Imam Syafi'i lah, ucapannya akan menjadi hujah. Jadi dia pendukung ulama-ulama hadis. Ulama hak baca kata-kata Nabi ni, ulama hadis ni. Imam Syafi'i jadi pendukung, hak dia jaga. Tidak kan? Ada je panggil ahli ra'yi. Hadis fikir. Tapi yang mikir kuat, pendapat yang kuat lah, pemikiran yang hebat. Ahli hadis masa tu telok dah. Maksudnya ulama-ulama hadis tu tenggelam. Kehebatan ulama-ulama ni jenis Abu Hanifah je banyak guna ra'yi, ahli ra'yi banyak guna pendapat, kaedah berbanding dengan hadis dah. Imam Syafi'i ni jaga kuat hadis. Tu cerita dah, banyak hadis dia tahu dah. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan ni imam para ahli hadis di zamannya. Berkata, saya selalu berdoa kepada Allah SWT untuk kebaikan Imam Syafi'i sejak 4 tahun yang lalu. Imam Ahmad pun berdoa, Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan berdoa kepada Imam Syafi'i tok guru ni. Dan cara nak berkat ilmu juga berdoa kepada tok guru ustaz. Ustaz tok guru cikgu awak saya tu doalah. Jangan doa kita saja.
Doa ibu bapa sat boleh ke ibu bapa kita, tapi doalah juga pada guru yang kita hormati sayangi. Macamlah Yahya bin Sa'id Al-Qattani doa pada Imam Syafi'i. Dan tak kala membaca kitab Risalah karya Imam Syafi'i. Risalah ni kitab usul fiqh, kaedah nak menentukan hukum halal, haram, wajib, sunatnya. Kaedah Imam Syafi'i buat kitab Risalah ni. Dan tak kala membaca kitab Risalah karya Imam Syafi'i, bila berkata, Yahya bin Sa'id Al-Qattani tu kata, saya belum pernah melihat orang yang lebih cerdas, lebih cerdik dan lebih faham ilmu agama melebihi Imam Syafi'i. Oh, tak. Imam Malik bin Anas. Imam Malik ni mazhab Maliki lah. Tu guru pada Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas berkata kepada Imam Syafi'i, Allah telah meletakkan cahaya dalam hatimu, maka janganlah kau redupkan ia dengan kelamnya kemaksiatan. Imam Malik nasihat Imam Syafi'i. Dia tengok budak ni, cerdik. Ada cahaya, hati dia ada cahaya. Aku kata, hati cerah panggil dia. Kita hati cerah ni, cikgu ajar sikit faham dah tu dah. Ajar cikgu pula, hebat. Cerah hati dia dah. Dia lebih faham, cepat faham dah. Maka janganlah kau redupkan ia dengan kelamnya maksiat. Maksiat dosa ni jadi bodoh sikit. Jadi lembab sikit dah. Bukan tu juga, okay? Kita jangan tahu tengok bodoh dia buat maksiat, jangan. Itulah kita ni orang tertentu dah. Kita sendiri kalau kita dekat dengan Allah, kita baca doa, nak belajar baca doa, ingat ke Tuhan, tinggal maksiat, dia akan jadi cepat faham dah. Itu kebiasaannya. Kalau kita dah lah malah baca, dah buat dosa banyak pun, dia akan jadi payah masuk lah, payah faham gitulah. Oleh sebab itu juga tidak menghairankan jika mazhab yang diusung Imam Syafi'i dalam menyimpulkan nas-nas Al-Quran dan hadis menjadi mazhab yang paling banyak diikuti kebanyakan orang Islam. Mazhab ni kumpulan lah, orang ramai orang Islam ikut lah. Sebabnya dia kira pendapat yang kuat lah. Mazhab Syafi'i ni banyak yang kita kata pendapat yang kuat dah. Kita boleh sedap nak amal, nak faham dah, nak ikut. Hal ini tidak terlepas dari keluasan ilmu dan keberkatan pengetahuan yang dilimpahkan oleh Allah SWT kepada beliau. Sebab apa? Sebab berkat dah. Awak pun belajar ni kena ingat berkat lah. Walaupun awak tak pandai, saya nak peringat lah. Apa kita isu? Tak lagi lah. Saya anak murid kepada isteri saya ni. Dia tak pandai belajar. Dia kurang pandai sikit. Tapi bagus jadi tok imam semayang, hormat cikgu, dia kelas nanya, tak faham tanya. Peksa tak boleh jawab juga. Dia slow sikit dah. Dia nak macam mana tahu lah, tapi berkat lah. Habis belajar dia. Saya baru boleh ni, umur 45. Baru boleh KPM, boleh kerja tetap lah sebenarnya, kerja ikut dia. Nah. Dia umur 20-an boleh. Alah. Boleh kerja di Politek jeli ke apa? Jadi pensyarah daripada hidup ni gitulah. Kita tak boleh anggap orang belajar. Saya belajar pada Petra, budak cerdik kononnya dah. Kononnya. Anak murid saya MTS Tanah Merah macam-macam dah. Tapi hidup ni kita kena bergantung keberkatan, kita kena minta dengan Allah SWT. Insya-Allah Allah tetapkan kita yang terbaik ni. Jadi kena hormat ibu bapa, hormat guru-guru, kawan-kawan kena tolong. Jangan nak bully kawan dah. Tengok kawan lembek sikit nak bully, jangan. Jadi kita menghadapkan redha Allah dan semoga Allah beri berkat pada kehidupan kita. Jadi kita jadi bahagialah hidup kita. Bukan nak kaya sangat hidup ni. Bahagia kan. Boleh isteri baik, anak soleh, tak sakit hati. Warga bahagia. Okeylah. Kalau umum besar-besar, kereta besar, nak pakai pun tak boleh nah. Setengah orang kat rumah saya ada kaya nah. Kereta banyak kereta, elak berapa buah. Mustang. Mercedes. Belfire ke apa, banyak lagi. Kereta berapa buah, 8 buah, 10 buah dah. Naiknya sebuah 2 buah, lain tinggal dah. Sibuk duduk rumah besar, tapi sibuk. Tak sempat duduk rumah. Kabar Kuala Lumpur tak tahu mana dia. Tahulah bahagia, mungkin bahagia tak tahu, tapi kita nak ceritanya
Tak semestinya kaya semacam tu dah. Tapi asal kebahagiaan. Lepas tu sepeninggalan beliau, sepeninggalan Imam Syafi'i ni, banyak bermunculan ulama-ulama besar, ahli fiqh maupun ahli hadis dan lain-lain yang banyak menimba ilmu dari kedalaman samudera ilmu yang diperolehi daripada Imam Agung ini. Lepas Imam Syafi'i mati, ramailah ambil anak murid dia dan pendukung pendapat-pendapat mazhab Imam Syafi'i ini banyak, ramailah anak murid dia. Sebut saja Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Asqalani, ya. Ini ulama besar lah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Ghazali dan deretan ulama-ulama besar yang lain yang tidak terhitung jumlahnya, ramailah tok guru yang ikut mazhab Syafi'i lah. Hingga pada akhirnya muncullah alim terkemuka, imam kenamaan Al-Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Al-Qadi Abu Syuja', mata Abu Syuja' lah, yang cuba untuk menyederhanakan, meringkaskan keluasan ilmu fiqh Imam Syafi'i supaya mudah difahami, mudah dihafal, mudah dicerna oleh orang awam, oleh orang kita ni, orang kampung, masyarakat awam ni, serta menjadi bahan pelajaran bagi para muallim yang ingin menyebarkan ilmu agama kepada masyarakat umum. Dah. Ilmu ni kan, dia dulu dia buat dulu macam kita hadis ni. Imam Syafi'i buat kitab al-umum tu pendapat sikit yang hadis banyak dah. Al-Quran hadis. Jadi kitab al-umum dah. Anak murid dia buat ringkas Mukhtasar Muzanni. Anak murid Imam Syafi'i iaitu Imam Muzanni ni. Betul syarah pula jadi panjang. Ulama lain syarah pula panjang. Lepas tu peringkas pula. Lepas tu syarah pula gitu jadi. Tapi yang terbaik sekarang ni orang kata ringkas padat, mudah faham, berkat matan Abi Syuja'. Nah, ya ringkas lah. Dan mudah nak apa, poin-poin penting nota ringkas dah. Kalau masih Isya beritahu dah. Okey. Dia sederhana, dia peringkas dah. Supaya mudah belajar lah. Dengan keupayaannya beliau merangkum permasalahan fiqh mazhab Syafi'i dan dalil-dalilnya. Beliau telah berhasil menyumbangkan sebuah kitab fiqh yang berkualiti, yang telah menjadi rujukan penting madrasah-madrasah yang ada di tanah air kita dan lain-lain lah. Dia buat ringkasan fiqh tu mudah kena belajar dah. Hanya saja dalam kitab itu dengan kethiqahan, kepercayaan tinggi kepada para ulama pendahulu, beliau tidak mencantumkan dalil yang menyertai setiap fakta fiqh yang beliau huraikan dengan tujuan untuk mudah dihafal dan mudah difahami oleh masyarakat. Asas-asas kitab fiqh dulu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, fiqh dia tu dalam kitab hadis dia. Nah, Imam Syafi'i ni hadis, kitab hadis. Panjanglah kitab al-umum tu besar. Kitab hadis. Jagalah ustaz pun tak baca dah, ustaz pun tak baca, so kau tebal sangat dah. Lepas tu peringkas. Lepas tu peringkas cara gitu, dan sekali keluarlah kitab yang sangat ringkas padat, iaitu Mata Abi Syuja'. Ya. Tapi tak bagi dalil lah. Tak ada dalil hadis Al-Quran, tak ada lah, sebab nak ringkas supaya mudah belajar. Dok suruh tahu dalil, keluarlah ulama-ulama bubuh dalil sikit dah, tambah sikit dalil dia. Oleh kerana itu, kekurangan tersebut, tak ada dalil Al-Quran, hadis apa tak ada sebut bawah dia tu, dirasa perlu kembali diperbaiki oleh seorang pakar fiqh, para ahli fiqh Al-Azhar. Kenamaan iaitu Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Dia mengaji di Mesir, Azhar, tapi dia duduk di Syria lah, jadi profesor di Syria lah. Nah, Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Dan ni perai, tak tahu macam mana nak. Juga kerana pada ketika ini orang ramai cenderung lebih thiqah terhadap kitab-kitab fiqh yang disertai dengan dalil-dalil. Zaman ni zaman orang nak tahu sahih tak sahih dah. Dalil. Jadi ulama-ulama mazhab Syi'i yang besar ni cubalah bawa dalil, bawa dalil sikit ni. Panjang ke orang tak baca juga, tambah sikit dalil. Supaya orang cenderung berasa sedap nak baca dah. Sebenarnya dari kitab awal merupakan kesimpulan dalil-dalil yang disederhanakan dari ribuan dalil. Ada.
Dalil-dalil banyak tu buat peringkah lah. Dan jika disebutkan satu persatu akan menyusahkan orang awam untuk memahaminya. Dalil ni banyak. Nah, aku hadis ni kita alumus main terbesar main dah. Tapi nak orang baca tak, ustaz pun tak baca. Itu ceritanya. Tebal sangat dah. Jadi terpaksa lah peringkah-peringkahan. Lepas tu, maka Syekh Dr. Mustafa Adib Al-Bagha berupaya mencurahkan kemampuannya untuk menapis kembali dalil-dalil yang paling sahih dan paling kuat di antara dalil-dalil yang banyak yang ada dalam kitab-kitab besar rujukan, supaya orang-orang yang sudah mengikuti mazhab Imam Syafi'i dalam ibadah maupun muamalah, ibadah sembahyang, puasa, zakat lah. Muamalah ni jual beli apa dah, semakin mantap dengan pengamalan mereka kerana bersumberkan dari dua mata air jernih, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita ni sebenarnya ikut Nabi. Kita belajar ulama' ni mazhab Syafi'i ke apa tu, kita percaya ke dia mesti ada dalil. Tapi tak sedap lagi. Kalau boleh ada dalil sikit, ada sebut Al-Quran sikit, hadis sikit, supaya kita berasa, weh, aku ikut Nabi dah. Kita nampak Rasulullah depan soal gitulah. Kita rasa, aku ni rasa ikut Nabi dah. Berasa lain ilmu tu, kita berasa yakin kerana ada dalil Al-Quran hadis. Tu kaedah dia dah. Mantap berasa dah. Oh, sikit lagi dah. Bukanlah hal yang bijaksana untuk berpindah mazhab ke mazhab yang lain sebelum meneliti terlebih dahulu dalil dari amalan yang kita kerjakan selama ini. Ada lah ni dah, hak mengaji universiti ke apa, dia akan berasa dia belajar campur mazhab dah. Bukan orang kata Wahabi, bukan dia orang mengaji universiti. Mengaji universiti ni masalah dia banyak campur dalam mazhab dah. Kadang-kadang dia berasa ikut ni, rasa nak ikut ni dah. Dia kata tunggu dulu, mazhab Syafi'i kita yang asal apa ada dalil, belajar tengok dalil dulu dah. Walaupun demikian, kami tidak bermaksud merendahkan pandangan imam besar ini, kerana sebagai manusia biasa beliau pun tidak luput dari khilaf dan alpa. Beliau sendiri pernah berkata, Imam Syafi'i sendiri kata, apabila kalian menemukan dalam kitab karanganku sebuah pendapat yang bercanggah dengan sunnah Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah pendapatku dan ikutilah hadis Rasulullah SAW. Tak wajib ikut mazhab Syafi'i ni. Ikut kita belajarlah. Tersalah belajar dengan ustaz, dia bagi pendapat mazhab lain ke yang lebih kuat, boleh ikutlah, tak ada masalah. Tak wajib pun ikut mazhab Syafi'i. Wajibnya belajar. Percaya ke ustaz awak lah. Dia kata apa pun dah. Hak mana mengajar awak tak percaya nak macam mana? Pasal kita tak ada masa nak belajar pun tak. Cumanya tidak pelik. Kadang-kadang kita berasa mazhab lain tu kuat dah. Biasa tu kalau kita belajarlah. Dalam riwayat lain, apabila ditemui sebuah hadis yang sahih, maka itulah mazhabku. Imam Syafi'i kata, tak usah caralah sebut mazhab apa, pentingnya ikut dalil. Kalau kita baca hadis, ada setengah orang kata belajar hadis sesat. Ada juga dah. Ustaz kita pun ada sebut dia belajar hadis sesat. Bahaya tu, jangan bercakap gitu. Walaupun ada kemungkinan belajar Quran pun ada orang jadi sesat dah. Tapi kita tak boleh kata hormat pada aku ada hadis, jangan kata dah. Seolah mencela Quran hadis tu kalau kita kata belajar Quran sesat, belajar hadis sesat. Jangan. Cumanya kaedah hasan jangan taksublah. Kalau kita jumpa dalil belajar dengan guru, hadis tu kuat sungguh, dan kita faham dah ada ulama lain berpendapat seperti itu, tak ada masalah kita nak pergi pendapat tu yang ada dalil yang kita belajar tu, walaupun tak serupa dengan mazhab Syafi'i. Gitulah dah. Gitu kalau belajarlah, tak belajar ikut ustaz lah. Gitulah. Okey, yang benar datangnya dari Allah SWT, dan yang keliru berasal dari kami. Ini cara kita beradab dengan Allah SWT lah. Hakikatnya Allah SWT berkuasa. Baik buruk Allah yang beri kuasa. Allah yang ada kuasa tu. Kita tak ada kuasa, makhluk tak ada kuasa. Tapi sebagai beradab dengan Allah SWT, segala benda-benda kurang tak baik, kita jangan sandar pada Allah. Jangan curi, Allah tak adilkan ke curi. Jangan berzina, Allah tak adilkan berzina. Jangan gitu. Dahlah berzina tu dosa, kita menyalahkan Allah SWT lagi berat lah. Jangan begitu. Adab dengan Allah SWT, kita kena keliru tu salah kita lah dah.
Kami sentiasa mengharapkan teguran membina daripada pembaca budiman demi untuk membetulkan kesilapan pada cetakan yang akan datang. Dia kata untuk baiki tegur dah. Tapi budaya Melayu ni janganlah. Orang Arab tegur direct dah. Budak kecil orang tua tegur orang Arab. Cikgu ke ustaz direct tegur dah. Pensyarah dia kata direct dah, dia tegur direct dah. Budaya dia. Kita ni banyaklah budaya adab ke. Tak apalah. Tapi yang pentingnya baiklah betulkan kesalahan dah. Semoga salah satu sumbangan kami ini akan memberikan manfaat yang besar kepada pembaca sekalian, juga untuk melengkapi khazanah perpustakaan Islam yang begitu luas. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerbit Al-Hidayah Publication. Tu baru. Kau apa kata? Bisa ada ya? Oh, ada lagi. Kita tambah sikit lagi. Okey, salam pentahqiq pula. Pentahqiq ni tak adalah Dr. Mustafa Di Al-Bugha ni, dia matan isi kandungan ringkas tu, nota ringkas tu, dia bubuh nota kaki, bubuh hadis, dalil, Al-Quran hadis apa dah, dalil. Itulah pentahqiq panggil dia. Nah. Yang memperkemaskan lagi, menguatkan lagi dah. Membenarkan, menguatkan lagi isi kandungan buku tu. Okey. Segala puji bagi Allah SWT semata-mata yang telah berfirman dalam kitabnya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Artinya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalamkan pengetahuan mereka tentang agama. Surat Taubah ayat 122. Awak dengar perang jihad ni, Palestin agama apa. Perang sedang mana jihad pun, dia kena ada juga orang yang khusus untuk belajar agama dah. Perang-perang ni ada masa berhenti dah. Tapi kalau tak ada orang belajar, siapa nak jaga agama kan? Jadi kena ada orang belajar dah. Ada takhasus. Berapa peringkat lah biar ikutlah cara macam mana dia ada. Ramai-ramai adik-beradik biar ada orang apa Quran seorang dah. Gitulah. Dia belajar agama seorang. Bukan yang baik. Bukan dia mesti ahli syurga lah. Tidak lah. Setiap orang ni Allah tentukan cara masing-masing. Ada orang masuk syurga dengan ilmu dia. Ada je masuk syurga, masuk neraka dengan ilmu dia juga. Kita beramal lah. Ada orang macam-macam dah. Cumanya saling bekerja. Macam awak tengok belajar sini lah. Ada bahagian enjin, ada bahagian otomotif, ada bahagian PPU, ada binaan. Kalau semua satu dunia ni sekerja, tak hidup lah. Agama pun begitu lah. Yang menghidupkan, menggerakkan pelaksanaan agama ni semua pihak. Bukan ustaz saja, bukan cikgu saja, bukan budak saja dah. Semua orang kena bergerak ni. Selawat dan salam semoga Allah SWT curahkan kepada Nabi yang terakhir, yang telah bersabda dengan ucapannya yang ringkas namun padat dengan makna yang luas. Nabi ni dia bercakap ringkas padat lah. Kata-kata Nabi ni ringkas tapi makna yang mendalam. Itulah Nabi lah. Nabi pernah kata sebut, Nabi SAW sebut apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Artinya barang siapa Allah kehendaki menjadi orang itu baik, khairan, maka Allah SWT akan memberikannya pemahaman tentang ilmu-ilmu agama. Yufaqihu fid din. Faqih, faham agama dah. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, disepakati Bukhari Muslim. Kalau orang tu Allah SWT nak suruh orang tu baiklah, dunia akhirat je baik, dia akan jadi faham agama. Faham agama tu jadi ustaz, tak mesti ustaz. Tapi ada orang faham lah macam mana dia beramal dah. Dan dia tak belajar banyak agama dah. Tapi dia faham agama banyak dah. Dia mampu beramal cepat faham dah. Setengah tu ngaji 10 tahun. Jadi tu email tak boleh lagi dah. Hak belajar pondok ni. Ada orang belajar pondok 10 tahun belajar pondok. Tolak jadi tu email tak usi, tak pandai jadi email. Tak pandai jadi email dah ada dah. Tapi Allah kurniakan, rezekikan pada setiap orang kita ni masing-masing sesuai dengan masing-masing.
Tapi Allah nak suruh kita baik, dia faham agama, boleh beramal, baca sikit faham. Dia ni ustaz pondok mengaji lama, sombong lagi dah. Ada setengah mengaji pondok lama tapi was-was dah. Allah kita heran, ambil semai lama. Tak boleh nak semai jemaah ni tak boleh. Was-was. Takut kena air kecing nak apa, was-was. Terus sekali nak semai jemaah pun tak boleh. Mengaji pondok lama. Jadi masalah kita nak belajar betul dah. Kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, mata ghayah ni tujuannya isi kandungannya sampai tujuan dan mendekatkan fahamnya. Matnul Ghayah wa Taqrib adalah salah satu kitab yang terbaik dari kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, baik secara susunan teksnya maupun kandungan isi kandungannya baik, ringkas padat molek dah. Sesungguh pun ukurannya kecil, ia sanggup menghimpunkan seluruh permasalahan fiqh, dasar hukum hakamnya dan paparan tentang tata cara ibadah, muamalah dan lain cukup lengkap dah. Dengan bahasa yang mudah difahami, bahasa Arab. Bahasa Arab lah mudah faham pun dah. Tapi bahasa Arab pun mudah berbanding bahasa Arab lain. Kata-kata yang indah dan susunan kalimah yang baik, ditambah lagi dengan pembahagian judul bab-bab dia lah, dan perbahasannya sistematik, memudahkan para penuntut ilmu agama untuk memahami dan mencernanya. Kelebihan lain yang dimiliki kitab ini adalah dengan takdir Allah SWT, ia dapat diterima oleh semua pihak. Semua orang terima. Orang belajar lah. Ya, sekolah awak tak belajar dah. Sekolah harap lain belajar lah. Para penuntut ilmu dan alim ulama, baik dahulu maupun sekarang, dapat menerimanya dengan tangan yang terbuka sebagai bahan rujukan untuk belajar dan mengajar, memahami dan menghafal, menjelaskan dan menyampaikannya. Pakat belajar kitab ni berlaku lah. Manakala kitab ini pada awalnya hanya menghuraikan permasalahan-permasalahan fiqh saja, tanpa menyertakan dalil-dalilnya, sedangkan para penuntut ilmu masa kini dalam moden kita ni lah, sentiasa menginginkan untuk mempelajari hukum-hukum syar'i, hukum-hukum agama lah, yang diperkuatkan oleh dalil-dalil. Ada dalil. Ustaz tak bagi dalil, tak kemah dalil berasa dah. Maka aku berkeinginan, Syekh Dr. Mustafa Al-Bura ni lah, berkeinginan demi melayani agama Allah SWT, nak jaga agama Allah, nak melayan agama Allah SWT ni, untuk mempersembahkan bagi para cendekiawan muda Islam Muslim, nak bantu orang muda lah. Dah. Juga para pakar ilmu syariah, nak bantu Tok Guru Fiqh pun nak bantu juga lah. Dan semua orang yang ingin mendalami ilmu-ilmu fiqh, sebuah kitab yang lengkap yang sejak dahulu telah dicintai dan diterima oleh semua kalangan. Kitab yang dihiasi dengan paparan dalil-dalilnya yang boleh mendidik setiap pribadi Muslim untuk semakin memahami agama mereka. Kita nak suruh faham molek, bukan ustaz kata saja. Ustaz kata ada dalil dia, baru kita faham molek agama dah. Menambah keyakinan akan syariat mereka, bertambah yakin kita, betul ni, wak ni hujah ni. Memperkukuhkan akidah mereka. Akidah kita ni semakin kukuh dengan Al-Quran hadis. Serta menambahkan ketenangan dalam beribadah. Tenang ibadah kita. Kita Nabi kata, kita dengar Nabi kata, Al-Quran kata, bukan sekadar ulama kata dah. Dan istiqamah dalam perilaku dan muamalah. Kita akan rasa istiqamah. Masih insya-Allah. 2 minit lagi dah. Okey, adalah sebuah anugerah Allah SWT yang amat besar untukku, kerana dia telah memberikanku ilham untuk mewujudkan semua ini, setelah sebelumnya aku meminta nasihat kepada para guruku. Ini nasihat tu guru dia lah, yang terhormat, para pengajar bidang fiqh khususnya dan ilmu-ilmu syariah pada umumnya. Dan mereka menyambut baik dengan bersemangat dan mendorongku untuk melengkapkan buku ini. Tok guru dia nasihat kepada Syekh Dr. Mustafa Al-Bura ni supaya buatlah tingkat berdalil dah. Sumbangsih yang aku berikan pada buku ini hanyalah sebatas penyebutan dalil-dalil naqli, baik dari Al-Quran, Sunnah maupun asar kata-kata para sahabat dah. Sedikit sekali aku menghuraikan alasan-alasan yang bersandar kepada akal dan kias. Dah, kuranglah guna akal kias. Sungguh pun pada kesempatan tertentu aku melakukannya, tetapi itu sangat-sangatlah jarang dah. Secara global, aku berpegang pada dalil-dalil yang telah dibukukan dalam kitab-kitab mazhab yang sudah masyhur, rujuk kitab salain lah. Kecuali apabila aku menemukan dalil lain yang lebih kuat dan ataupun lebih tepat,
Saat itu aku berpaling kepadanya dan memaparkannya. Aku selalu berupaya untuk menyebutkan dalil yang disertai sumber rujukan asli selama hal itu mungkin dilakukan, khususnya penyebutan rujukan kitab-kitab hadis, agar aku dapat terus menuliskan rujukan asalnya. Itu ayat kitab hadis mana dah. Aku juga menyertakan nombor urutan hadis jika ada berserta halaman dan dalam juzuk berapakah hadis tersebut dimuatkan. Jarang sekali aku berpegang pada rujukan lain selain kitab-kitab hadis utama lah dalam menghuraikan asal-usul hadis tersebut. Sedangkan untuk ayat Al-Quran yang tertera, aku tidak lupa menulis nombor ayat dan dalam surah apakah ayat tersebut berada. Aku juga menampilkan keterangan pada nas yang jadikan dalil apabila terdapat kata-kata yang asing maknanya, agar maksudnya makin mudah difahami dan semakin jelas tata cara pengambilan dalil darinya. Kalau tak faham makna ayat Quran hadis tu, ya kurang sikit ya. Jika aku menemukan pendapat yang lemah dalam kitabku ini, aku menghuraikan pendapat yang lebih sahih dan lebih kuat dengan merujuk pada kitab-kitab mazhab yang sudah masyhur. Ada kalanya aku sebutkan sumbernya, ada kalanya tidak. Tidak ketinggalan aku juga menambahkan beberapa keterangan hukum dan faedah agar manfaat kita ini semakin sempurna dengan berharap kepada Allah SWT agar memberikan ganjaran yang lebih baik dan berguna. Naskah asli matan aku letakkan di bahagian atas halaman. Isi matan kandungan kitab Matan Ghayah wa Taqrib hak asal tu, itu lihat di atas. Dan huraian yang berasal dariku aku sebutkan di bahagian bawah dalam bentuk nota kaki. Dan kitab ini aku beri nama At-Tazhib fi Adillatil Matan Ghayah wa Taqrib, yang dapat memberi pengertian bahawasanya dalil adalah untaian benang emas yang menyulam hukum-hukum syariat dan memperindahkannya. Sikit nak habis dah. Hanya kepada Allah SWT semata aku memohon agar karya ini benar-benar ikhlas untuk keradaannya, dan dia berkenan menerimanya sebagai sedekah jariah untukku, ibu bapaku dan orang-orang yang memiliki hak atasku. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas hak apa-apa yang dia kehendaki dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Mustafa di Al-Bukhari. Wallahu a'lam. Setakat itu saja mukaddimah kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma bika subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.